insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi karam azza billah min syarri al-fatiha. Bismillah syahmi bin ta'ala sendiri syaikhul al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina syafi'il maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shalli wa sallim wa sallam wa ala al-qadri min lisani yafqahu qawli qala ta'ala wa nafa'ana bi kulli khairin amin. Ya mu'allimuna mahkimat ta'alim, ya mu'allimuna mahkimat ta'alim, ya mu'allimuna mahkimat ta'alim, rabbi tafsirna lakal sadiqin wa ahdim wa jisbatan min al-sirata dhalika min dhalika kunih. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qadir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Tuhanku, bagaimana aku akan niat padahal engkau lah yang menentukan, dan bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh untuk mengejarkannya sedangkan engkau lah yang menyuruhnya. Di antara perintah yang pertama, di antara nak meletakkan yang pertama, di balik hukum yang pertama itu nak dipakai yang di bawah. Bagaimana di antara kalau seandainya aku tak melaksanakan akan satu perintah padahal dia merupakan perintah itu datang daripada engkau, wahai Allah. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, bagaimana di antara hal keadaan manusia untuk meniatkan akan sesuatu, barang yang dikehendaki dia akan sesuatu, padahal hakikat dia dikatakan Allah yang mendahului dia akan sesuatu. Bagaimana niat padahal engkau lah yang telah menentukan keadaan. Aku niat dalam keadaan nak jadi begini, sedangkan di antara apa yang telah kau tentukan begini. Nak faham dulu dalam konsep tasawuf dulu. Kalau tak faham dalam konsep tauhid dulu. Kalau tak faham dalam konsep tauhid, dia jadi masalah. Kadang-kadang dia memikir-mikirkan, mending-mending dimikirkan. Kalau dikatakan, kalau dikatakan rezeki itu kalau dah secepat, dia takkan bertambah. Kalau dikatakan istilah begitulah. Kalau umur itu kalau dikatakan sejengkal, dia takkan bertambah dalam bentuk begitu. Ada dalam di antara perbahasan tentang di antara qada dan qadar, menceritakan ada di antara takdir yang berubah, yang mabram yang berubah dengan sebab daripada doa. Dan doa itu dalam keadaan dia berubah bukan dengan sebab daripada apa yang tuan-tuan minta, dalam keadaan apa yang tuan-tuan paparkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang kita perlu, apa yang kita nak, apa yang kita luar, apa yang kita harapkan. Kalau seandainya anak kita termasuk peperiksaan, anak nak masuk periksa pun maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Hal keadaan tentang keputusan dia pun maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila tengok balik di antara muamalah manusia Allah Ta'ala dengan Allah, muamalah Allah Ta'ala dengan manusia, dia berbahaskan tentang hati. Kalau seandainya hati itu tak dimulakan dengan segala-galanya, maka yang lain dia takkan jadi. Maka dengan sebab itu terjadi ilham yang pertama Allah datangkan kepada hati. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan tempat di mana terjadi ilham itu didatangkan pada hati manusia. Bila didatangkan dia kepada hati manusia, maka saya katakan dia menjadi rebutan di antara dua pihak. Sama ada dia akan diambil oleh nafsu, sama ada dia akan diambil oleh rohani manusia. Andainya di antara manusia dalam keadaan ketika sebelum menerima, di antara sebab selepas daripada menerima akan ilham, kalau seandainya tak bersandarkan kepada Al-Quran dan tak bersandarkan kepada hadis, maka sesungguhnya di antara dia akan dicapai oleh nafsu. Walaupun ibadat yang dilakukan, walaupun ilham yang datang itu di dalam bentuk ibadat, dalam bentuk di antara kerja-kerja amal yang soleh, tetapi kalau tidak diteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tak berpegang kepada i'tiqad tauhid yang jazam, ibadat itu bukan jadi telunjuk lagi, bukan menjadi benda yang hal keadaan menambahkan lagi kekuatan kerohanian dia kepada Allah, bahkan ibadat itu melemah dan mengelapkan lagi pandangan ainul basirah, pandangan roh dia dalam mendidik hubungan dengan Tuhan. Bila ibadat, bila dijamah dia oleh nafsu, maka dengan sebab itu Allah mendahului benda dalam keadaan bentuk itu. Kalau di antara nisbah, kalau faham perkataan ibtila, ujian saja, nak ceritakan barang itu sengaja Allah letakkan perantaraan antara nafsu dan rohani. Di antara di mana kekuatan manusia dalam nak mencapai, adakah dia dicapai oleh rohani ataupun dicapai oleh nafsu? Maka kalau seandainya nak kerja mudah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya di antara hal keadaan kundak letakkan seluruh manusia dia beroleh hidayat, seorang pun takkan melakukan maksiat, semuanya dalam keadaan beribadat, Allah mampu melakukan demikian. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi Allah nak membenarkan perkataan yang datang daripada aku, kata Tuhan, la amla jahannama minal jinnati wan nasi
aku akan penuhkan neraka jahanam itu terdiri di kalangan golongan jin dan manusia. Maka kalau seandainya seluruh manusia melakukan maksiat, Allah akan matikan keseluruhannya, akan bangkit satu di antara makhluk yang lain yang kerja dia ada yang beribadat, ada yang taat. Kalau seluruh manusia ini, makhluk ini mengerjakan taat, maka Allah akan matikan seluruh daripadanya. Dikeluarkan pula makhluk yang lain yang ada taat, yang juga ada di antara bermakhluk keadaan yang ada yang mereka taat, ada yang mereka tidak taat. Walakin haqqal qawlu minni. Allah nak membenarkan perkataan dia yang apa yang datang daripada Allah, diciptanya di antara syurga, diciptanya di neraka. Diciptanya daripada awal sepasang, satu dinamakan loh, satu dinamakan dekalam. Dia zahirkan peringkat sampai ke bawah. Semasuklah andainya dua perjalanan ini, dua benda di antara timbangan ni, sampai dia zahir atas dunia ni, ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada yang sabar, ada yang datangkan dengan sabar, ada yang dengan syukur, ada dengan yang qabat, ada keadaan yang basat, ada yang makan fana, ada yang makan baqa. Dia akan pergi dengan dua aliran. Seluruh daripada urusan ketuhanan ini pergi dengan dua aliran. Kalau tak nampak, maka dengan sebab itu sekali datang ilham tu jangan ditolak. Kalau tak, dia kata pukul 4 pagi itu kalau dia dah kejutkan, dia kata terkenangkan kubur, maka jangan dilawan-lawan, bangun dan terus. Maka ilham ini dikatakan ilham yang Allah datangkan daripada para malaikat, berikan kepada malaikat, mengilhamkan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Kalau seandainya perkataan itu ditolak 2-3 kali, maka dia akan menjadi bala besar bagi orang yang cuba nak bertatih kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak diafikannya di antara seruan yang datang daripada Allah melalui ilham daripada para malaikat. Dia jangan sampai satu ketikanya dalam keadaan bila kau bangkit pukul 4 pagi, cerita-cerita tentang mati, cerita tentang kubur, barang yang berkait dengan mati dan kubur, dan juga yang merangsangkan ke arah amal. Dia tak melintas lagi ketika kau bangun pukul 4 pagi, menandakan ilham tu cerita dalam keadaan urusan nak dipilih, nak ditarik engkau tu dah jauh sama sekali pada ketika itu. Jangan bangun pagi dipikir bangun nak kencing, dia bangun pagi kemudian dia fikir dalam keadaan nak sambung tidur, dia bangun pukul 4 pagi dia fikir dalam keadaan bagaimana nak menyedapkan lagi tidur, dia memikir tiba-tiba pada dia bangun pagi pada ketika itu pukul 4 dalam keadaan dia tersedar sikit pun hati dia tak berkait dengan masalah amal kubur dan akhirat dia, dan tak sikit pun tak terfikir dia tentang urusan dia dengan Allah, menandakan orang ini ditakuti terlepas tangan daripada hubungan batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bahaya. Kalau diilhamkan lagi tu ada lagi cerita. Ibarat katalah barang yang Tuhan letakkan kepada manusia, cara salah satu daripada bala. Bila orang buat maksiat, dia merasa diri bersalah dengan Tuhan. Yang ini ada lagi pertolongan. Jangan bila dibuat maksiat dia tak berasa bersalah dengan Tuhan. Jangan dibuat maksiat dia tak rasa hal, kadang tak merasa dalam, dia tahu yang dibuat itu tadi di bawah tilik basar Tuhan dia, tetapi dia lakukan, dan apabila selesai daripada majlis maksiat itu, dia tak merasa apa-apa berdosa ataupun apa-apa benda yang tercacat antara hubungan dia dengan Allah. Oh, yang ini berat dan baik. Ini nazak, memang nazak. Kalau andainya pakai contohlah, kalau andainya hari itu di antara orang tu sengaja dia menyentuh perempuan, petang karang tiba-tiba kadang contoh, tiba-tiba dibalakan salah satu daripada anggotanya, didatangkan dengan penyakit ataupun didatangkan sebagainya, maka sebagai tanda qada, tanda qada dan tanda huluran kasih sayang Allah Ta'ala, di mana dalam keadaan ketika kekotoran yang kau telah ciptakan pada ketika itu, cucian dia datang dalam keadaan begitu cepat. Dia tak sama seperti mana orang yang dah melakukan dosa, berminggu-minggu dalam keadaan tidak ada apa-apa jawapan dan pembalasan daripada Allah, dan berminggu-minggu dalam keadaan dia melakukan maksiat, belum lagi timbul perasaan menyesal hati dia terhadap maksiat yang dilakukan kepada Allah, dan berminggu-minggu dalam keadaan dia melakukan maksiat. Sedangkan pada ketika itu yang menjadi pelik dalam suasana dia bermaksiat kepada Allah, Allah tambahkan lagi rezeki supaya dia lebih yakin apa yang dibuat itu adalah betul dan duduk di bawah kasih Allah. Yang ini paling bahaya. Dia jangan sampai cita rasa hati itu mati lebih. Itu hati kalau dia dah mati, wala'ayazubillah, nang botinang dah tuan-tuan. Memang teruk. Kalau pergi kubur pun boleh berborak tu, wala'ayazubillah lah. Kalau dekat rumah orang mati pun macam pasal malam berborak sekelompok, wala'ayazubillah lah. Kalau dalam majlis pergi dekat kubur pun hal keadaan sementara tunggu imam datang baca talqin, boleh berborak-borak kelompok-kelompok, boleh hisap atau rokok dekat kubur ramai-ramai dengan kelompok-kelompok, wala'ayazubillah lah tuan-tuan. Apalagi yang boleh mengajar manusia.
Dalam bab yang lepas saya katakan talqin yang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan seluruhnya, sesungguhnya lubang kubur ini adalah sebesar-besar pengajaran bagi kamu. Hal keadaan supaya menimbulkan takut manusia dalam menghadapi suasana kubur, lalu hal keadaan pecahlah buyung hatinya mengharapkan pertolongan untuk berharapkan pertolongan Allah untuk mendirikan ibadat, mengharapkan pertolongan Allah dalam menolak maksiat, mengharapkan pertolongan Allah diangkatkan akan segala azab. Bukan takut semata-mata takut tanpa tanpa harap kepada Allah. Jangan berharap semata-mata harap kepada Allah tanpa rasa takut kepada Allah. Dua benda ni diimbang antara raja dan khauf, yakni berharap dan juga takut. Bila takdir kata dalam keadaan dia melakukan ibadat, hal keadaan yang pertama dia nak meraihkan pilihan yang datang daripada Allah. Bila diangkat saja takbir pada ketika itu, kebatinannya telah pun terdaftar, dihantar di Mi'raj dan naik dalam berhubung dan bermuamalah dengan Allah, maka dia rasa gentar untuk berhadap dengan Zat yang Maha Kudus, Zat yang Maha Suci, nak berhadap dengan Zat yang Maha Agung, nak berhadap dengan Zat yang Maha Tinggi. Itu syarat ni lah tuan-tuan. Kalau rasa duk ra'i, duk cerita fadail, kelebihan amal pun kadang-kadang timbul masalah juga. Tanpa rasa takut kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dibentangkan dalam Ihya, apa dia kata? Andai di antara petanda orang yang mendirikan amal dia dengan penuh, di antara mengasakan di antara dengan penuh mengharapkan kepada Allah tanpa rasa takut, akhirnya orang ini akan jadi samsing dengan Tuhan. Orang ini dia akan jadi samsing pendusun dengan Allah. Orang ini dia tidak akan takutkan kepada Allah. Orang ini dia mengasakan setiap ibadat yang dibuat seolah-olah dia ni kemanjaan Allah. Hingga kan di antara pertanda ini didatangkan bala kepada dia. Bila dia melakukan maksiat, dia tak merasa dia berdosa dengan Tuhan. Faham Pak Haji ni? Kena faham dah betul-betul. Rajin pergi umrah, rajin semayang, tapi kalau kahwinkan anak, ada bersanding, ada muzik, macam rasa tak bersalah betul dengan Tuhan. Woi, walaiyazubillah. Bila takdir kata dalam keadaan rajin dah tua-tua ni, kita rajin semayang, rajin buat apa-apa, rajin buat ibadat, umrah pun kerap-kerap dalam keadaan pergi. Tetapi bila ada anak di bawah tanggungan yang masih lagi tak bertudung, anak bawah tanggungan yang masih lagi berseluar ketat, anak dalam keadaan yang lara, yang hal keadaan jauh daripada pahaman Islam, jauh daripada pendidikan asas Islam, dalam keadaan mak bapak rasa tak bersalah dengan Tuhan, dia tak berasa bersalah, tak rasa berdosa dengan Allah. Yang ni payah lebih. Balik daripada semayang pakai jubah tak locut, kopiah tak locut, tengok gusti perempuan, kemudian dah lepas habis gusti dia boleh masuk tidur tanpa dia berasa berdosa dengan Allah. Oh, yang ini malang lebay. Kita bahaskan hati, kita tak bahas syariat, kita tak bahas syariat, kita tak bahas cerita hukum zahir. Siapa yang atas masjid ni ada ke yang tak faham lagi tak pakai tudung tu berdosa? Atas masjid ni ada ke lagi yang tak faham sandingkan anak dengan bukan aurat itu haram? Atas masjid ni tak tahu ke lagi kalau musik terbekau dalam keadaan yang tak diizinkan oleh syarak, hukum dia haram? Hal keadaan orang atas masjid ni tak tahu ke dalam majlis makan tak diasingkan lelaki dan perempuan, campur dengan perempuan dan lelaki yang tidak menutup aurat dalam satu kemah, perbuatan itu adalah haram? Semua tahu. Di sekadar mana dia meletakkan kesedaran hati dia dalam setiap detik dan ketika, fi kulli lamhatin wa nafasin, dalam setiap detik dan nafas dia merasakan di bawah tilik basar Tuhan ni. Lalu dalam keadaan seandainya dia terjebak, dalam keadaan seandainya dia terlibat dalam ibadat, maka hatinya terkembang dan juga ubun-ubunnya terbuka, menaikkan di antara lafaz kesyukuran, melepaskan kesyukuran dan juga menaikkan rasa dalam keadaan tenggelam dalam seluruh kehidupan dia dengan nikmat Allah, pasal tidak ada pun sesuatu pun yang ada pada dia, segala-galanya adalah milik Allah Ta'ala. Maka tenggelamlah dia dalam meraihkan kedatangan rahmat Allah, yakni nikmat Allah yang tak pernah putus pada zahir dan batin dia pada ketika itu. Tuan-tuan tengok hati kita sekarang ni, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tenang. Tuan-tuan tak nampak nikmat begitu. Nikmat tenang ni pasal orang tak nampak. Tetapi bila didatangkan tiba-tiba dapat berita anak sakit, kau tengok bagaimana Allah menyakat hati manusia. Bila takdir kata rasa hari ni tenang, tak dapat hal, tak manjatkan syukur kepada Allah. Dengar cerita dalam keadaan kata adik seorang aksiden dalam ICU pada ketika itu. Bagaimana ganggu gugat hati itu akan berlaku kalau seandainya manusia tak berpaut kepada Allah Ta'ala, supaya nak kena faham nikmat yang Allah bagi itu merangkumi pada zahir dan batin. Yang zahir dibagikan kesihatan, yang pada hati dibagikan ketenangan, anak tak
tak sakit, bini tak mengagam, adik-beradik tak ada masalah, tidak apa-apa musibah yang berlaku yang tidak merisaukan hati manusia yang sedang berjalan, yang sadik menuju kepada Allah Ta'ala. Kena faham betul-betul. Kalau nampak konsep hidup ni dia jadi senang, mudah, cuma mujahadah lawan dalam bab macam tu, maka Allah mendahului, dia ilhamkan. Hatta daripada orang yang dah pegang betul larak tu pun, masa dia pegang tu ada lintasan tentang, ada lagi Allah ilhamkan, ada lagi malaikat menghantarkan, tiba-tiba kesadaran, bila lagi aku nak berhenti. Saat dia pegang betul larak, tiba-tiba soalan tu keluar, bila lagi aku nak berhenti. Saat ketika dia pegang betul larak, tiba-tiba dia timbul soalan, kalau orang nampak, anak aku nampak, malu aku pada ketika. Tak semestinya dalam keadaan ketika saat tengok detik kasih sayang Allah itu dalam keadaan terjadi, bila mana saat pada ketika hampir beberapa detik dan ketika dia nak melakukan maksiat, lintasan peringatan tu masih ada lagi, tuan-tuan. Sayangnya Tuhan nak menceritakan sayangnya Allah dalam nak menyelamatkan manusia. Tapi manusia dengan kedegilan dia, bila dia ego, duit banyak sikit, dia dah mula rasa dia boleh hidup hal keadaan hidup tadbir diri dia pada zahir dan batin. Bila dia rasa semua dah lengkap, anak semua dah bekerja, dia rasa dia boleh tadbir dunia ni pada zahir dan batin tanpa pertolongan siapa-siapa, tanpa berpaut dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Yang ni dia akan terjadi. Sebab itu ayat yang mengatakan, ayat yang kita paling ayat selalu dalam keadaan kita baca, apa yang kita paling takut? Bila yang paling kita takut, yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka harta itu boleh mengekalkan akan hidup mereka. Yahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad, dia menyangka tidak ada satu kuasa yang boleh mengatasi dia. Yahsabu an lam yarahu ahad, dia menyangka tak ada di antara zat yang sedang memandang dia ke atas dia. Ini sebab manusia boleh lalai daripada demikian. Antara petanda tak datang mudarat, duit yang banyak tak datangkan mudarat, bahkan dia mendatangkan ketenangan. Tetapi bala lagi segi sudut hal keadaan, bala lagi segi sudut kerohanian. Bila dalam keadaan harta yang banyak, keadaan ekonomi yang kukuh dan keadaan sebagainya, satu bala yang dah ada dekat kita tu, di mana nur hati itu ditarik. Apabila kita berdoa, apabila dalam keadaan kita berdoa, hati kita kurang berpaut dan bertaut kepada Allah dalam mengharapkan pertolongan daripada Allah. Ini pertanda bala. Pasal setiap orang yang meminta mesti berharap. Kita berdoa, Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, tanpa mengharapkan dalam keadaan demikian. Kalau seandainya anak nak naik mahkamah besok malam ni, bapa sembahyang hajat, ya Allah, dia punya sujud sampai mak dia kena kejut dia. Minta kes anak ni begini, itu contoh. Tapi kalau dengar faham imam kata apa dia, waqina azabannar min fitnatil qabri, menjauhkan aku daripada azab api neraka, daripada fitnah neraka, daripada fitnah di antara kubur, daripada azab kubur. Kecil ke cerita azab kubur ni, kecil ke cerita azab neraka ni, membuatkan dalam keadaan manusia berdoa tentang neraka dan masalah azab kubur, bagaikan benda tu tak akan kena kepada diri dia, tuan-tuan. Ini soalan dia. Hati itu di mana antara cita rasa kita dengan hubungan dengan Allah? Maka Allah datangkan hukum itu selalu melalui daripada hukum yang dipardukan itu supaya mengintimkan dia kepada Allah, mengintimkan batin dengan Allah. Hukum yang Allah tegah itu mengawal supaya batin tak akan keluar dan lari daripada Allah. Ini matlamat tasawuf. Nampak di mana dikatakan inzar, yang mana dikatakan wa'id dan wa'id, di mana dikatakan perintah dan juga cegahan. Segala-galanya adalah barang yang Tuhan lakukan itu adalah kebaikan untuk makhluk, bukan untuk orang lain. Antara orang faham dah lebay. Bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya sedangkan engkau yang menyuruhnya? Apa yang buat, apa hal keadaan amal yang kau buat itu? Jangan kau pandang konon-konon bila kau dah beramal tu kau dah berjasa dengan Tuhan. Tak, jangan cerita hal keadaan beramal ni sekadar nak menzahirkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah kerana wujudkan aku. Terima kasih ya Allah kerana dalam keadaan beri aku ilmu. Terima kasih ya Allah kau kasih aku agama. Terima kasih ya Allah kau kenalkan batin aku kepada engkau, wahai Allah. Kalau seandainya hidup 60 tahun masih lagi buta tak kenal Allah, walaiyazubillah lah, tuan-tuan. Ya, dia kasihkan di antara ilmu, dia kasih agama, keluarga yang Islam, dia kasih di antara iman, sedikit kepercayaan, dia kasihkan kepercayaan, iman yang ni. Kemudian dalam keadaan kita dapat mengenal Allah, betapa lazatnya di antara roh ini setiap kali dalam keadaan jasad menikmati di antara hidangan-hidangan dan juga nikmat-nikmat zahir, roh menghasilkan kepuasan mendapat layanan yang terbaik daripada Allah. Kerana nikmat yang datang merupakan lambaian Allah, bala yang datang merupakan lambaian Allah, anak isteri yang datang adalah lambaian daripada Allah. Seluruh dunia ini gamitan Allah kepada hati manusia, tuan-tuan. Kalau hati yang memandanglah,
Apa dia? Seluruh alam ini merupakan gamitan Allah, gamitan Tuhan kepada hati manusia. Di hati itu degil. Ya ayuhal insan, hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang memperdaya kepada hati engkau hingga dalam keadaan kau tak boleh nak berhadap kepada Tuhan yang mulia? Kuat tak kuatnya pengaruh yang antara saka yang ada dalam badan ni, seluruh alam ini adalah gamitan Tuhan, tapi manusia tak boleh lagi nak berhadap kepada Allah. Parah. Maksud kenapa dia antara? Yang pertama, kalau kita ambil contoh lah, kita ambil perbahasan umum lah. Kenapa kau marah dalam keadaan anak kau tak semayang? Oh, aku marah anak aku tak semayang. Besok kalau tak, dia kata maknanya besok dekat kubur azab dia begini. Orang yang tak semayang tu hempetan kubur pasti. Orang yang tak semayang tu ular dalam kubur pasti. Yang hal keadaan tak semayang tu pukulan malaikat pasti. Yang tak semayang tu kepanasan dalam kubur pasti. Yang bawa berita ini adalah Muhammad. Dia tak pernah dusta. Memang dalam kubur tu ada begitu. Dan dalil dan asar yang terdahulu pun dah membuktikan keadaan demikian. Maka dengan sebab itu, kenapa dalam keadaan kau tak semayang? Kenapa takut anak tak semayang? Pasal takut kena azab kubur. Yang ini orang pekah. Yang ini orang bahas tentang zahir hukum. Orang yang ada faham sikit hukum. Kenapa kau takut anak kau tinggalkan semayang? Apa aku tak takut? Pasal semayang itu bukan perintah makhluk. Dia datang daripada Allah. Bila dia tahu sesuatu itu datang daripada Allah, maka pegang. Apa saja hukum yang datang daripada Allah, pedulikan laki, pedulikan bini, pedulikan anak, pedulikan makhluk yang lain, apa saja kata Allah, mutlakan, barang yang tak boleh ditolak. Nak timbang-timbang tak jadi, dah baik Tuhan ni. Bini kata boleh bersanding, bini kata nak bersanding, laki kata tak boleh pasal abang belajar. Boleh lebang, boleh lebang, boleh lebang. Memang boleh bang, tapi tunggu masa waktu. Boleh lebang, boleh lebang. Laki tak ada tauhid, duk menggigil liman dia, Parkinson liman dia, ikut bini ikut Allah, ikut bini ikut Allah, ikut bini ikut Allah. Laki yang hantukkan kepala di multazam berdoa menangis-nangis bila takdir kata arahan kehendak bini itu bercanggah dengan Allah, dia boleh tolaknya Allah, dia boleh menangkan bini dia yang bakal menjadi bangkai itu lebih. Pegang Allah mutlak lah, saya dah kata pegang Tuhan tu mutlak. Bila pegang Allah mutlak ni, kau tak payah cari musuh menambah. Pegang Allah ni, tak ada je. Semua orang suka Tuhan ke? Tak ada lebay. Semua orang kenal Tuhan ke? Tak ada. Semua orang minat Tuhan ke? Nilai perkata, tak ada. Tak ada. Sekadar dalam keadaan takut dengan sebab baka bapa dia tu lahir dengan berazan, maka dalam keadaan dia digelarkan Islam. Pada hakikat dia sendiri tak kenal siapa Tuhan dia. Apatah lagi dia nak minat Tuhan dia. Kalau dia tak kenal siapa pencipta dia, siapa Allah, macam mana dia boleh mendabik dada dia mengatakan dia cinta Allah, dia sayang Allah? Itu cinta lah baik. Maka dengan sebab itu dia merupakan perintah Allah. Apa daripada Al-Quran, bah pada titik dia, bukan bah pada titik itu kemudian, bah pada jatuh kalam, awal jatuh kalam, awal titik bah bermula sampai huruf hujung daripada habis huruf sin, qul a'udzu birabbina minal jinnati wan nas, seluruhnya mutlak. Kenapa manusia perlu taat kepada Al-Quran? Kerana dia arahan daripada Allah, bukan cerita masalah apa-apa, pasal dia kitab Allah. Pasal orang kadang-kadang salah satu prinsip yang orang tak faham. Rukun ni ialah barang yang kau tinggalkan salah satu maka batal pada semuanya. Ini kaedah rukun. Dalam rukun semayang yang 13, kau tak nak buat satu je, maka semayang kau batal. Tak pakai lagi dah. Aku rasa pinggang aku sakit hari ni. Aku semayang hari ni aku tak nak rokok. Lepas Fatihah aku nak terus sujud dia. Orang yang pula pitam-pitam ni yang tekanan darah rendah, pergi cek tadi habis seminggu lepas darah tinggi. Kontrol darah rendah. Kan sujud pula kan kok pitam, tak bangun-bangun. Aku hari ni semayang nak qiyam, nak berdiri dengan rokok je, sujud aku tak nak. Tolak salah satu daripada rukun tu, maka hukum dia adalah batal, tuan-tuan. Macam mana orang beria-ia memperkatakan perkataan Allah padahal i'tiqad dalam yang jazam, dalam qat'i. Yang qat'i dalam hukum tauhid itu ialah percaya kepada rukun iman yang 6. Bagaimana orang yang percaya kepada Allah tapi dia tak percaya pada kitab Allah Al-Quran? Bagaimana orang yang percaya kepada Allah tapi memperhina bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Senarai yang dikatakan makhluk yang berjasad itu ia hal kadar yang masuk dalam senarai i'tiqad Muhammad saja, tuan-tuan.
Faham? Yang zahir tu lah. Bila batal salah satunya maka tak pakai. Ya dia semayang, di manakah semayang aku? Di manakah pahala semayangku ya Allah? Mana ada lagi semayang? Ditakuti dalam keadaan sejak daripada dalam keadaan dia mempertikaikan atau menolak ataupun mewaswas terhadap salah satu daripada rukun iman, maka pada ketika itu terbatal bagi segala iman dia. Sejak daripada itu dia tidak lagi ditilik di kalangan orang yang beramal, tidak ditilik lagi duduk di dalam sangka Islam itu sendiri. Ini bahaya. Itu cerita ke tauhid balik kan. Waktu tiga-tiga perkara tu dilandaskan mesti jazamkan yang 6. Kalau tak ada kata salah satu contoh dia percaya pada hari kiamat, yakni adanya hisab, percaya pada hari kiamat, adanya perhitungan, nak kena bahas pasal itu. Maka kata firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, pelik dan juga ajaib aku lihat akan manusia, dia tahu bahawa dia akan dihisab di hari akhirat, tetapi mereka itu mengumpulkan akan harta. Maknanya kalau seandainya dia mengumpulkan harta tanpa memanfaatkan pada saham dia di akhirat dengan memanfaatkan pada diri dan ahli keluarga dia, menandakan cara dia tamak, cara dia gila dalam mengumpulkan harta. Keyakinan dia dalam menceritakan hari hisab di hari kiamat itu telah pun nipis dalam hubungan i'tiqad dia dengan Tuhan dia, tuan-tuan. Tauhid ni menakut-nakut. Faham itu ada. Ni tauhid cerita kita dengan Tuhan. Bukan kita cerita kita, Tuhan dan makhluk. Ini cerita i'tiqad. Kalau fiqh boleh lagi, tapi dengan tauhid ni kita dengan Allah saja. Kau semayang, kau fikir hati kau dengan Tuhan. Jangan fikirkan apa jenis pakaian kau. Engkau fikir hati kau dengan Tuhan. Tak kira di mana saja dalam keadaan kau beribadat. Engkau fikir hati kau dengan Tuhan. Apa saja, siapa saja di hadapan yang menjadi imam kau jangan fikirkan. Maka hubungan tu nak jalankan antara batin dengan antara batin kita nak dihubungkan dia dengan Allah Ta'ala. Yakni pertemuan roh kembali sirih balik kepada ganggang dalam setiap kali dalam beribadat. Duduk di dalam muraqabah ketika dalam keadaan dipakaikan dia dengan pakaian rububiyah. Maka tenggelam dah bagi basyariah manusia segala batinnya di bawah tajalli af'al Tuhannya, tuan-tuan. Maka nampak di antara kalau orang nampak cara begitu. Kalau dia tak nampak cara begitu, dia semayang dia yang mempunyai semayang. Akhirnya jadi begitu. Bila dia tak nampak bahawa semayang ini merupakan barang yang dipersarungkan oleh Allah, barang yang telah dikurniakan oleh Allah, barang yang dipilih kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tanya kenapa orang lain tak dipilih beribadat, syarat orang yang nak boleh diterima ibadat ini kosongkan hati dulu daripada segala kecintaan yang selain daripada Allah. Bila-bila Tuhan boleh lantik engkau dalam keadaan berhadap hati kepada dia. Ni masalah. Tuhan pun dia nak sayang, harta pun dia nak sayang, Tuhan pun dia nak sayang, hubbul jah, gila kemegahan pun dia nak. Allah pun dalam keadaan dia, Allah pun dalam keadaan dia sayang. Hubbul syuhrah, gila nak masyhurkan diri dalam kampung pun dia gila. Hal keadaan Allah pun dalam keadaan dia sayang. Hubbul riyasa, gila nak jadi ketua dalam masyarakat pun dalam ada dalam hati dia. Hal keadaan cinta dia kepada Allah. Hubbul dunia, cintakan dunia melebihi daripada Allah. Hatta ada kalanya bila di tengah mabuk dalam urusan dunianya, ditalaknya Allah dengan talak 3 daripada hati dia, walaupun dia duduk dalam upacara ibadat, tuan-tuan. Pening. Konsep ni sikit je, dugaan dia cukup main kuat. Bila dengar cerita dugaan dia syaitan, kau nak pergi lawan syaitan, siapa kau nak lawan syaitan dia baik? Kau baca auzubillah, dia lari kejap, kejap tu datang balik. Baca lah auzubillah, kejap lagi datang balik. Baca lah auzubillah, kejap lagi datang balik. Dia ada dalam dia ada kabel di dalam. Nama kabel, the kabel dia nama khannas dalam. Khannas ni dia ditugaskan duduk dalam hati manusia ni. Kerja dia bukan kerja menolong manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kerja dia was-waskan manusia je. Ada setan sebelah kiri ni, kau pun ada, aku pun ada. Kanan, sebelah kanan. Engkau pun ada, aku pun ada setan. Nama setan ni mengikut jawatan pendaftaran, nama dia Khannas. Nama dia siapa dia? Khannas. Dia duduk di dalam ni, dia tak keluar. Tak ada kata kau angkat takbir Allahu Akbar, dia pun meloncat. Tak. Setan kalau kacau kau tengah semayang lagi tak jadi kerja kau. Kau tengah semayang tahajud, dia pun perintah pakai telekong. Assalamualaikum ji. Dah tak leka ngadap Tuhan dok ngalau setan. Kerja dia dok ngalau setan dah macam tok bawang. Kejap-kejap halau setan, kejap-kejap halau setan. Sampai dah terlampau banyak setan, tok bawang pun terlepas semayang. Tok bawang pun dah setan.
Kau pawang tu alau setan, alau setan orang, kejap lagi anak tok pawang pula balik tak pakai tudung. Allah, setan dah masuk dalam anak tok pawang pula. Allah. Ya, macam mana? Itulah kerja setan, dia was-was. Dua ketiga. Kadang-kadang dia terfikir, besok ke akhirat agama mana betul Agama betul. Was-was kerja dia. Betul ke kata orang ni kita kena ikut pada Quran? Dia was-was. Takkan dia lah boleh maju kalau ikut Quran. Dia was-was. Ni kerja dia. Sampaikan orang kalau dia cemburukan pada bini dia, tahu bini dia, kemudian dia pasang perangkap kat rumah, ataupun dalam dia berjalan dalam perjalanan tiba-tiba cemburu, dia patah balik, maka Allah kutuk golongan begini. Was-was ni akan bermain. Dia ada sebelah kiri tu, sebelah kanan tu buang qul a'udzu birabbin nas. Kalau saya mula dulu masa saya kelas saya dia buang. Bila saya sembahyang asar je dekat Muar tu, ikut daripada bandar tu pergi terus sampai ke jalan ke Batu Pahat. Mana-mana masjid, mana-mana surau kalau aku singgah jalan Muar tu, imam dia nak sembahyang, dia pegang baju Melayu dulu. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tu orang tawaduk, dia tahu dia takut dalam ibadat dia akan diganggu oleh syaitan, maka berpautlah dengan Tuhan dulu. Nak lawan syaitan tak termampunya kita tuan-tuan, maka didatangkan di antara gangguan daripada syaitan supaya hati bertaut kepada Allah, minta pertolongan. Didatangkan dunia memang sentiasa manis. Siapa boleh tolak dunia? Kecuali mereka yang minta pertolongan dengan Allah, yang dapat layak beri bantuan daripada Allah. Allah saja yang layak menawarkan hati manusia tidak terpikat kepada dunia. Allah saja yang akan penuhkan hati mereka, nur mereka dalam hati manusia. Bila nur Allah berada dalam hati manusia, mula dia takkan gairah dalam mencari kehidupan yang tak ada di penghujungnya tuan-tuan. Payah tuan-tuan ya. Maka sebab apa? Kenapa pakai tudung makcik? Allah suruh. Bukan cerita hukum. Hukum ni kan banyak di kona-kona. Mazhab ni kata boleh, mazhab ni kata tak boleh, mazhab ni kata harus, mazhab ni kata begini. Tak, jangan pegang begitu. Kita pegang i'tiqad dengan Tuhan. Kenapa makcik pakai tudung? Allah suruh. Bila anak lambat semayang dah pukul 6 tak semayang asar tu, tengkeng sekali. Pasal itu perintah Allah, bukan arahan ayah. Gahkan Allah itu dalam jiwa anak-anak. Mayang nak, dah petang nak. Allah, bagus. Mayang nak, Allah sayang nak. Dah pukul 6 nak, semayang. Tukarlah, suruh mak dia pakai jubah, bapak pula pakai baju kurung dan tudung. Bagus, lembut kau tarbiyah anak bab semayang. Itu ni. Dah pukul 6 lebih, waktu amaran. Semayang tu ada hadis, ada yang sunat, asalnya wajib. Sunat pada waktu sunat, waktu wajib, waktu makruh, waktu harus. Dalam tiap kali semayang tu dia jatuh hukum tu 5. Waktu wajib dia di mana, waktu sunat dia di mana, waktu harus dia di mana, waktu makruh dia di mana, waktu haram dia di mana. Kalau orang faham, maka pandang seluruh perintah itu datang daripada Allah. Bila makcik rasa pakai tudung itu perintah daripada Allah, maka buatlah kerja itu kerana dia, bukan kerana menarik perhatian makhluk yang lain. Ya, pakai tudung untuk menutup aurat. Tak payah nak belit kiri, belit kanan, masuk bawah ketiak, keluar ketiak kanan, masuk ketiak kiri, masuk lubang telinga, keluar sini, masuk lubang hidung, bawa spin ke atas. Faham? Tak payah dah. Umpama macam aku tengok perempuan ni, kalau dia pakai beg tangan, dia tengok beg tangan, dia akan letak kat tepi. Kemudian dia buat jalan. Dia beli beg tangan tu, dia akan letak kat tepi. Dia tengok, sama tak dengan dia. Kalau buat kerja lagi, dok pandang apa kata manusia, tak akan selesai urusan roh ni sampai kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat tuan-tuan. Buat apa kata Allah, jangan pandang apa kata manusia. Aku nak buat kerja kahwin rumah aku, pagi sampai petang aku nak belajar nasyid, aku nak payah pasang nasyid aja habis-habisan, nak panggil kompang habis-habisan, nak gerbo kecoh-kecohkan dengan kompang sunat, bisingkan majlis perkahwinan dengan gendang-gendang kata Nabi. Maknanya apa orang kata pedulikan, janji aku buat dapat redha Allah dan dapat redha Rasul. Ya, pasal benda tu satu benda yang bercanggah daripada manusia. Apa yang ada pada jiwa manusia ini, kalau seandainya tidak dibenamkan dalam fahaman Al-Quran dan Sunnah, nafsu ini memang bercanggah dengan Allah, nafsu ini memang bercanggah dengan Al-Quran. Nafsu ni tuan-tuan, dia main wayang dua, dia tak macam setan. Setan ni sesetan rajim dia pun. Setan ni
tuan-tuan. Dahsyat-dahsyat dia pun kau baca Quran dicabut. Nafsu ni dia ajak kau buat jahat. Kalau takdir kata buat jahat dia tak berjaya. Dia suruh kau buat ibadat tapi atas dasar dia. Ini bahaya nafsu ni tuan-tuan. Menittaba'ah hawa rabbuhum, mereka yang mengikut akan nafsu mereka dan menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan. Tok pekong turutan mereka. Mereka lebihkan tok pekong nafsu dia daripada arahan Allah. Ini bahaya nafsu. Bila dia rasa lawan boleh lawan syaitan, lawan. Dia rasa dia menang tak? Tapi hal keadaan ada lagi. Rakan WhatsApp syaitan nama dia nafsu. Ini rakan WhatsApp dia lah, sama-sama. Rakan syaitan ni nama dia apa? Nama dia nafsu. Lagi satu rakan WhatsApp dia, satu lagi nama dia dunia. Satu lagi dinamakan dia. Ada 7 rakan WhatsApp dia. Orang kata Wahabi teruk, orang kata Syiah teruk, Wahabi teruk, WhatsAppi ni lagi teruk. WhatsAppi. Oh, lagi teruk. Bila tak dia kata baik, oh lebay. Bila dengar saja orang terhim, ya arhamar rahimin irhamna. Lebay kata, wah mengantuk. Oh, ini ustaz bola kata setan. Lawan. Kau pergi sebut nama aku pagi-pagi buat apa? Aku tengah syok tidur. Ini ustaz bola kata lawan. Ya, baik, kau jangan angkat bendera kemenangan baik. Belum. Atas sejadah tu ada lagi banyak tunggu tu. Kalau kau menang sampai atas sejadah masjid, kau turun pintu masjid, ada lagi yang tunggu tu luai. Dia turun daripada pintu masjid, dia tegur dengan imam pun puji kata, wah bagus yang kau sekarang dah datang sembahyang subuh. Kau tengok dah lebih kembang semangkuk dia jadi pong. Besok bila kena jack dengan imam, dia datang lagi pukul 3 pagi dah datang sembahyang subuh. Dia punya semangat. Akhirnya bila tak dia kata apa berlaku, satu ketikanya imam marah dia, macam kau boleh lambat, kau sikit masalah pun datang masjid. Dia kecil hati, dia krisis dengan imam, lalu ditinggalkannya rumah Allah. Maka pegang kata kalam yang pertama, min alamatil a'timad 'ala al-amal nuqsa'ir raja indal wujuhi zalal, menandakan 20 tahun dia pergi masjid bukan kerana Allah tapi kerana publicity diri dia. Bila mana dia dibenci oleh orang masjid, dia akan tinggalkan rumah Allah, berlandaskan berpuluh tahun dia beribadat, bertuhankan kepada nafsu, tuan-tuan. Kau masih AJK masjid kau datang, dah tak jadi AJK kau tak datang. Aku cakap dengan mikrofon, janganlah kecil hati kau. Dulu rajin datang masjid pasal AJK. Bila tak ada kali ni tak terlantik AJK, tak datang juga. Tak datang lagi dah. Itu contoh menandakan ibadat selama ini bukan kerana Allah. Apa saja berlaku kat masjid ni, imam pernah tapak kepala kau, Bilal pernah kungfu kepala kau, ataupun Datuk Siap pernah belasah kau dengan tongkat mimbar sebagainya. Kalau kau pandang Allah, kau pergi. Kalau kau pandang dia, kau takkan. Kalau kau pandang dia, kau pandang nafsu, maka kau akan tinggalkan masjid. Pandang Allah, buat semua pandang Allah. Pedulikan masjid bukan milik siapa-siapa. Faham? Jangan tengok pelan-pelan dah lepas. Maka kerjakan hal keadaan kau yang menyuruhnya, Allah yang perintahkan. Bila dia hal keadaan dah lepas daripada tu, dia pergi masjid, tiba dekat masjid, balik daripada masjid, dia merasa lega dapat pergi masjid. Dia dah merasa diri dia dah okey. Dia ujub diri dia rasa dalam keadaan orang yang dah baik. Dia ujub, dia rasa dalam orang kampung banyak tak datang. Dia bacanya orang yang tak datang. Kemudian dia berbangga dengan diri dia yang datang pada ketika itu. Ibadat yang dia lawan sejuk bangun tidur, tinggalkan bini yang masih comel di atas katil, lawan ambil wuduk pada ketika itu, start motor pagi-pagi pergi masjid. Dia balik daripada masjid, hal keadaan dicairkan ibadat dan iman dia di dalam itu tadi. Dengan ujub dia merasa diri dia dah cukup betul, dirinya dah cukup baik dan dirinya dah cukup dalam keadaan terpilih. Lalu dalam keadaan dia mengumpat bagi orang yang tak datang masjid. Ya baik. Kisah tasawuf ni, selagi kau belum dapat surat lepasan atau surat jaminan masuk syurga, selagi dalam keadaan kau belum dapat melepaskan diri kau daripada neraka, jangan dakwa orang, jangan baca kesilapan orang, jangan dalam keadaan lantang menceritakan tentang hal orang. Pasal masing-masing sekadar bagi nasihat. Innama anta muzakir, kerja kau tukang ingat. Lasta alaihim bimusaitir, tak ada hak engkau nak pasal orang. Faham?
Kalau engkau pandang di antara hakikat nur, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Apa maksud mukmin yang bersaudara? Jasad dibuat dengan berbagai-bagai bentuk dan keturunan, tetapi ikatan roh dia daripada anasir yang satu. Persaudaraan adalah hati dan juga roh, bukan pada jasad. Apabila di antara roh telah bertaut di antara bawah satu naungan Al-Quran dan Sunnah, maka jasad dia akan mengikut secara auto. Pasal ada kalanya bila tak kata innamal mu'minuna ikhwatun, sekadar nak mempersaudarakan peringkat zahir, sedangkan hati dia tak pernah tenggelam dalam talian nur kepada Tuhan melalui talian nur Rasulullah. Hal keadaan yang lain pun cinta kepada Allah tak tenggelam dalam talian ini tadi, akhirnya dia akan jadi orang yang taat yang pada hukum. Tetapi ada kalanya bila bergaduh dengan sama-sama geng-geng semayang pun dia boleh bergaduh, menandakan tautan hati dan tautan nur, tautan roh belum lagi berlaku di kalangan orang mukmin. Itu syarat dia lah tuan-tuan. Kalau kat luar ni senang saja. Kalau mengikut uslub dalam roh tarbiyah wa ta'lim, kalau tengok macam mana pun Hasan al-Bannah bentangkan penyatuan ummah ni selain daripada salat berjamaah. Andainya dan kata pakar suka dalam keadaan nak tarik orang, maka sekali-sekala kalau ada duit tu buatlah jamuan-jamuan di masjid, supaya di antara orang yang dah lama tak datang akan datang, supaya di antara orang-orang yang hal keadaan iyalah tak pernah jengah masjid, kata masjid bulan Maulud ni ada buat kenduri ke gedebak, biar oleh dia datang. Ya, faham lah. Tapi konsep tu dah bertukar lah. Ya, gimau ni kadang-kadang dia duduk luar dia bergaduh. Tapi kalau letakkan ke bawah seekor, berdamai ni ramai, ramai boleh makan. Itu cerita kat zoo lah. Ya, kau jangan cerita kat orang tau. Jangan cerita kat orang. Gimau ni kadang-kadang bergaduh, jadi taiko, siapa pegang kawasan. Macam kau tengok KL gangster tu, binatang begitulah juga. Ini kawasan gua pegang, ni pasan gua pegang. Nak menentukan dalam kawasan tu rimau mana yang jadi raja pada ketika itu, berentak dulu dengan rimau-rimau yang lain. Bila semua tak boleh kalah, maka dia dah raja pada ketika itu. Tunggu masa dia tua, rimau muda pun pala dia. Bila dia mengaku kalah, maka yang naik pula di antara gajahnya. Cuba tengoklah channel animal, cuba kau tengok. Kau tengok channel apa? 108. Tengok pusat orang tu ya. Jahat-jahat pusat Seranti pun tak sejahat pusat 108 tau. Pusat Seranti itu tempat baik, pusat 108 tu lagi bahaya. Faham ayat kau tu? Kalau dadah seorang saja rosak yang hisap dadah. Kalau dadah satu masjid boleh rosak. Sial dia. Pakai seluar ketat, datang semayang, duduk, kejap lagi turun depan lebay-lebay, duduk kat beranda. Seorang tak ada yang tak tengok, semua tengok. Dadah seorang je rosak. Dia ambil, dia bawa benda tu, bawa cerita dadah tu dalam semak, hentam dia menyandar kat kubur Cina tu, dia dah masuk syurga Firdaus, dah lebay. Rosak dia seorang je lah. Tapi yang naik masjid dedah ni, lebay-lebay tengah duduk kat beranda, dia lalu minah dedah ni, kalau lalu lebay-lebay habis. Ingatkan lebay tu pusing ke belakang tak? Tengok ekor serban masih dah pusing. Ekor serban dah tu pusing ke depan. Dedah punya bahaya lebih dahsyat daripada ni. Faham betul-betul ayat tu? Kan besok kau pergi tenah aku. Ustaz Aswala kata dadah tak bahaya. Banyak cekedak kau. Ilahi taraddui fil asari yurajibu ba'dal maraz wajma'ani 'alaika bi khidmatin tawassaluni ilaika. Tuhanku, hilir mudik pergi dan kembaliku pada alam benda ini menyebabkan jauhnya perjalanan. Kerana itu dekatkan aku kepadamu dengan suatu amal yang dapat segera menyampaikan kepadamu. Ini ayat kurang-kurang sejam punya cerita lebih baik. Apalah tangga-tangga tak payah pening-pening kepala. Wallahu a'lam. Isyak dekat. Isyak. Dia kalau tanya isyak cepat dapat, pasal memang semua tunggu isyak. Dia telinga dia satu dia dengar kuliah aku, satu dia dengar bunyi waktu. Bila dengar oh lapang guys. Duduk dalam orang lapang, duduk dalam ni nak lari salah, nak duduk salah. Bila orang nak dengar dia bercakap, dia kerja tala orang je. Tak dengar dia bercakap macam rasa rugi pula. Anda jadi serba salah lah. Faham? Macam bini kat Omar tu, nak ditinggalkan sayang, nak ditambah pun kesian. Nah itulah dia.
bini kat rumah tu lah, nak dibuang pun sayang, nak ditambah pun kesian. Dia jadi begitu serba salah. Kalau dibuat salah, tak buat salah, jadi serba salah, timbul keraguan sampai ke habis hujung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, minhal budur misla husnika ma ra'ayna, qadtu ya wajh sururi, anta syamsun anta badrun anta nurun anta igasirani, anta misbahus suduri, ya habibi ya Muhammad, خافق عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، من رأى وجهك يا سعد الوالدين، حوضك الصافي المبرد يوم النشور، ما رأينا العيد بسرائنا إليك، والغمام قد أزال والملا صلوا عليك، علم السر وأخفى بدعواتي، ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات، وصلاة الله على أحمد عند تحرير الصدور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، يا نبي سلام عليك، سلام عليك، يا حبيب سلام صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وزمرانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والعالى ورفع وبعث مقام المحمود الزوعه انك لا تخلف الميعاد. اللهم بحرمه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على نهجه القويم، اجعلنا من خيار امته والسنه بذل حرمته واشهد لن تحت لوائه، واجعلنا من المتمسكين بالسنه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه محمد، اللهم اغفر امه محمد، اللهم سلم امه محمد، اللهم اغفر امه محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك فيها ومن فيها، اللهم بارك فيها ومن فيها، اللهم بارك فيها ومن فيها. وصلى الله على سيدنا محمد بن الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا، بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما، الله أدم حبهما، الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى
عنا. الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say